Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu berita paling menggemparkan kita. Mungkinkah ini adalah skandal rasuah yang terbesar diterima pada tahun ini? Itu pasti mengejutkan Anda, betul? SPRM sudah siasat skandal rasuah bernilai 97 juta di KSM. Wow, ini luar biasa. Dan nilainya pun luar biasa. 97 juta rasuah. Bayangkan, itu bukan satu jumlah yang kecil. Ini satu jumlah yang sangat-sangat besar. Apa ceritanya? Kenapa pula di KSM? Yaitu Kementerian Sumber Manusia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menyiasat skandal rasuah 97 juta ringgit membabitkan pengambilan pekerja asing di Kementerian Sumber Manusia KSM. Kes ini kini dalam kajian timbalan pendakwa raya, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Oleh kerana siasatan masih dalam tindakan, maka pihak SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut. Buat masa kini, selaras dengan Seksyen 29 dalam kurungan 4 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694. Penyiasatan kes ini menyaksikan penahanan pegawai tugas-tugas khas Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar dalam bulan April tahun ini. Saudara-saudara sekalian, Sivakumar turut merekodkan kenyataannya. Ini dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, apabila kita bercakap tentang skandal rasuah ini, memang menjijikkan. Siapapun yang melakukannya, siapapun yang terlibat, kita memang mengecam habis-habisan. Bayangkan, duit 97 juta ringgit itu sepatutnya pergi ke mana? Kalaulah duit itu sepatutnya disalurkan untuk pembangunan rakyat, untuk kebaikan rakyat, sudah berapa ramai orang miskin yang jadi kaya? Sudah berapa ramai orang yang sakit dah sembuh penyakit? Sudah berapa ramai warga tua, anak-anak yatim, orang-orang yang daif dapat rumah dan perlindungan yang sepatutnya? Tapi kerana ada yang raja sakau, ada yang suka ambil duit rasuah, makan duit rasuah, maka inilah yang terjadi. Tapi kita sangat bersyukur kerana belum pun Agong menjadi Perdana Menteri atau belum pun mula menjalankan tugas sebagai Agong, Perdana Menteri pula Agong menjadi Agong sebelum menjalankan tugas sebelum Agong 2024 nanti. Agong daripada Sultan Johor telah pun menyatakan pendirian bahawa baginda akan buru semua orang yang korup waktu nanti dia jadi Agong. Nah, inilah yang kita suka. Apabila belum pun jadi Agong, sudah dilantik Agong sebenarnya tapi belum menjalankan tugas, baginda telah pun membuatkan lutut para pengsakau, pemakan rasuah, pemberi rasuah bergeletar, takut dan tak tahulah. Jadi kita gembiralah kan supaya apabila rasuah-rasuah ini dapat dibendung, kita percaya Malaysia akan lebih maju, negara akan lebih makmur, dan yang pastinya rakyatlah yang akan menikmati segala kebaikan dan kemewahan tersebut. Daulat tuanku, daulat tuanku. Kita tak sabar lagi menanti ke bawah dulu yang maha mulia yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, ahli Parlimen Gua Musang tampil buka cerita berkaitan dengan apa yang berlaku kepada sokongan Anwar Ibrahim. Baru-baru ini kita digemparkan sekali lagi dengan pendedahan daripada seorang ahli Parlimen yang telah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Beliau mendedahkan bahawa bakal ada 7 hingga 8 ahli Parlimen Perikatan Nasional lagi yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Sehingga ia telah menjentik PAS dengan kenyataan yang luar biasa daripada PAS. Dengan amaran yang keras daripada PAS. Siapa yang sokong Anwar Ibrahim akan dipecat serta-merta.
Jadi, adakah itu akan menakutkan ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong Anwar Ibrahim? Ini semua saya rasa tidak akan membuatkan ianya terhenti, tetapi akan terus berterusan. Ini kerana apabila ahli Parlimen Gua Musang mula menyatakan, mula memberikan komen dan mendedahkan perkara sebenar. Kata beliau, tidak kemana jika kita memusuhi kerajaan. Nah, saudara, ahli Parlimen Bukit Gantang pun telah pun menyatakan bahawa dia kata, ahli Parlimen itu kata, salah satu sebab peruntukan tidak diberikan kepada Perikatan Nasional kerana rancangan berterusan untuk menumbangkan kerajaan. Jadi, itulah sebabnya. Kalau tidak ada rancangan berterusan untuk mahu menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, saya rasa peruntukan ahli parlimen tidak akan diberikan kepada mereka sehinggalah rancangan mahu tebuk atap itu berhenti. Tapi kalau mereka berhenti nak menumbangkan kerajaan, saya fikir tidak akan ada lagi isu peruntukan parlimen tersebut. Tapi yang saya hairan, dari mana mereka nak dapat ahli parlimen lagi nak tumbangkan kerajaan? Walhal Anwar Ibrahim sekarang sudah mendapat majoriti yang sangat besar di parlimen. Dari mana mereka nak ceduk? Dari mana mereka nak pancing ahli parlimen? Lebih-lebih lagi daripada UMNO. Itu tak tahulah dari mana. Kita tak tahu, mungkin tiba-tiba ada muncul toyol kah, hantu kah, mungkinlah kan. Kata ahli parlimen Gua Musang, tidak kemana jika kita memusuhi kerajaan. Tidak ada gunanya jika mana-mana ahli parlimen mau terus memusuhi kerajaan, kata ahli parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim. Wakil Rakyat Bersatu itu berkata, permusuhan itu tidak membawa keuntungan, terutamanya sekali untuk membantu rakyat. Katanya, keputusannya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini juga bertujuan membantu rakyat. Yang saya hairan, ahli politik bergaduh, berebut kuasa, rakyat pun ikut sama. Dan itu gajah bergaduh, orang yang terpijak, tikus terpijak di tengah-tengah mati. Gajah itu adalah ahli politik yang berebut kuasa. Rakyat pula itu seperti tikus, duduk di tengah-tengah terpijak mati. Jadi kenapa pula rakyat nak terlibat dalam pertikaian ahli-ahli parlimen ni tentang kuasa? Lebih baik bagus kita sokong orang yang dapat memberikan kemajuan, apalagi orang yang sanggup ambil risiko untuk mendapatkan peruntukan. Peruntukan itu bukan untuk dia semata-mata, tapi untuk kita di kawasan parlimen. Itu yang perlu kita fikirkan. Wakil Rakyat Bersatu itu berkata, permusuhan itu tidak membawa keuntungan, terutama sekali membantu rakyat. Katanya, keputusan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini juga bertujuan membantu rakyat. Kalau saya atau sesiapa sahaja yang bermusuh dengan kerajaan persekutuan, kita tidak akan kemana, terutama sekali dalam konteks bantuan untuk rakyat. Walaupun kita tahu ada agensi seperti Kesedar dan Felda, tapi apakah kita tahu mengenai pelaksanaan secara menyeluruh? Jawapannya, kita tidak tahu disebabkan kita pembangkang. Jadi antara sebab saya menyokong kerajaan perpaduan kerana saya perlu akses untuk masuk ke agensi-agensi persekutuan supaya kita tahu apa ada untuk membantu rakyat. Kerana masih ada rakyat tak tahu apa manfaat yang mereka dapat sebagai rakyat, katanya memetik berita harian hari ini. Mengulas lanjut, katanya, beliau selaku wakil rakyat perlu menerima hakikat bahawa lebih atau hampir separuh pengundi di Gua Musang adalah penoroka, yang mana kebergantungan mereka adalah kepada kerajaan persekutuan. Sementara itu, ditanya mengenai tindakan bakal dikenakan Bersatu ke atasnya, Muhammad Azizi berkata, sudah 2 kali berlangsung mesyuarat kepimpinan tertinggi, namun setakat ini belum ada tindakan daripada parti ke atas beliau. Setakat ini, tiada satu pun pernyataan ataupun dokumen rasmi mengatakan saya dikenakan tindakan dan melalui perbincangan rasmi dan tak rasmi selain tidak ada arahan untuk saya menarik balik sokongan itu. Kita wakil rakyat, nama lagi wakil rakyat.
Jadi pada saya politik itu tolak ke tepi. Sekarang masa untuk berkhidmat kepada rakyat. Saya tidak lompat parti dan kita ada akta lompat parti, katanya. Sehingga kini 5 ahli parlimen bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain pada 12 Oktober, diikuti Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman 30 Oktober, Muhammad Azizi 7 November, Jeli Zahari Kecik 8 November dan Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal 28 November. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada orang tularkan perkara ini. Kata mereka, Anwar bakal mendapat 12 ahli parlimen baru. Dari mana 12 ahli parlimen itu? Ini bukan lompat parti. Ini bukan dari parti Bersatu. Ini pun bukan daripada parti PAS. Ini pun bukan daripada Perikatan Nasional, tapi yang ini original baru. 12 ahli parlimen baru bakal diperoleh oleh Anwar, kata mereka. Apa cerita? Bagaimana Anwar boleh dapat 12 ahli parlimen baru itu? Ikuti terus ulasan selepas ini. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim sekarang ini sudah mendapat lebih daripada 2/3, lebih daripada 150 ahli parlimen di Dewan Rakyat di parlimen pada waktu ini. Ini menyebabkan kerajaan Anwar Ibrahim sangat stabil, kerajaan perpaduan ini sangat stabil dan tidak mungkin akan digugat sehingga PRU 16 akan datang. Tapi yang lebih menarik lagi ialah dikatakan Anwar Ibrahim bakal mendapat 12 parlimen baru. Kalau dia menang lagi dan kalau GPS menang lagi dan kalau 12 kerusi parlimen itu dimenangi oleh komponen kerajaan perpaduan. Dipetik daripada mykmu.net, dikabarkan bahawa 12 kerusi parlimen baru di Sarawak bakal dibuat. Sabah dan Sarawak dijangka mendapat tambahan kawasan parlimen selepas tamat proses persempadanan semula dengan Sarawak. Menerima sekurang-kurangnya 12 kerusi lagi, kata seorang wakil rakyat. Ahli parlimen dari Gabungan Rakyat Sarawak, Gabungan Parti Sarawak GPS yang enggan dinamakan berkata, jumlah kerusi parlimen Sabah dan Sarawak akan meningkat tidak lama lagi. Sarawak mungkin mendapat minimum 12 kerusi. Saya percaya parti politik dalam GPS sedang bekerja di kawasan berpotensi bagi cadangan kerusi baru, katanya. Bertahun lamanya ahli politik Malaysia Timur menggesa Sabah dan Sarawak mendapat 1/3 kerusi parlimen, sejajar status sama taraf dua negeri itu di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Kalau ini benar-benar berlaku, 1/3 kerusi di parlimen adalah datang daripada Sabah dan Sarawak, makna kata Sabah dan Sarawak kini mempunyai kuasa yang lebih besar, iaitu jadi penentu atau kingmaker. Jadi apabila Sabah dan Sarawak menjadi kingmaker, maka ini akan memberikan keuntungan besar kepada Sabah dan Sarawak. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu dijangkakan Sabah dan Sarawak akan lebih diambil berat dan dipandang bukan dengan satu mata lagi, tapi dengan perhatian yang penuh. Buat masa ini, kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak kurang daripada 2/3. Ketika berucap pada Hari Malaysia di Kuching pada 16 September, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan berdasarkan MA 63 Sabah dan Sarawak perlu melaksanakannya secepat mungkin, katanya. Bulan lalu, Ramkalpal Singh ketika menjadi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, proses persempadanan kawasan pilihan raya telah bermula di Sarawak. Katanya kajian akan dibuat di Sabah pada 2025 dan Negeri Semenanjung pada 2026. Semenanjung ketika ini mempunyai 166 atau 75% daripada 222 kerusi parlimen. Manakala
baki 25% lagi atau 56 kerusi melibatkan Sarawak. Sarawak 31 dan Sabah 25 kerusi. Seorang lagi ahli parlimen GPS enggan mendedahkan perincian kawasan terlibat persempadanan. Kami sedang ke arah itu, terutama kawasan luas parlimen sedia ada di pedalaman yang memerlukan perhatian tambahan pembangunan, katanya lagi. Sumber daripada agensi kerajaan berkata pengumuman berkait perkara itu berkemungkinan dibuat tahun depan. Ia masih di peringkat awal, namun pengumuman akan dibuat bila tiba masanya. Pada Oktober dilaporkan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu akan menubuhkan jawatan kuasa memaju cadangan penambahan kawasan parlimen di Sarawak. Premier Sarawak Abang Johari Openg berkata cadangan tersebut sejajar dengan MA63 dan akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang paling menarik dan amat menggembirakan rakyat di Sabah dan Sarawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.